Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita bincangkan satu tajuk penting, yaitu tajuk analisis data kualitatif. Dan kita hari ini kita tumpukan kepada analisis individu. Oke. Jadi secara umum ada dua langkah kalau kita nak analisis data. Contohnya biasanya data ni melibatkan beberapa orang peserta. Jadi contohnya 6 orang ke 5 orang ke. Okey. Jadi biasanya kita mulakan dengan analisis individu dahulu. Kita buat analisis secara individu dan selepas itu baru kita buat analisis secara merentas individu. Okey. Jadi analisis individu ni analisis yang kita buat bagi setiap individu. Kita buat satu persatu, seorang demi seorang. Yang sering berlaku atau yang sering berlaku di sana bila kita analisis setiap orang tu, okey, kita lihat apa ciri-ciri yang sering berlaku, apa yang jarang berlaku dan sebagainya. Ini kita analisis individu. Jadi kita bila kita analisis ni, sebenarnya biasanya kita bermula daripada kerangka konsep, kerangka konsep, dan daripada kerangka konsep tu kita ada ciri-cirinya. Jadi kita lihat ciri-cirinya, apa ciri-cirinya yang berlaku, yang jarang berlaku dan sebagainya. Dan seterusnya kita buat kod. Kita buat kod kepada ciri-ciri tadi. Okey, bagi tujuan kita nak dapatkan kategori, nak cari tema dia. Okey, dan seterusnya kita buat analisis merentas peserta, merentas individu. Biasanya dibuat selepas analisis individu tadi. Jadi di sini kita lihat apakah kategori ataupun tema yang kita boleh katakan berlaku pada kedua-dua peserta, pada kesemua peserta secara merentas. Kalau kita buat 5 orang, kita tengok apa yang biasa yang dikongsi, ciri-ciri yang dikongsi oleh kesemua peserta tadi. Okey, apakah ciri-ciri yang jarang dikongsi? Kan? Jadi kita boleh kenal. Kita katakan kita boleh kenal pola. Jadi dua langkah, iaitu analisis individu. Analisis individu ni kita buat bagi kita mengenal pasti semua pola, kategori pola dan sebagainya. Dan seterusnya kita lihat apa yang common bagi kesemua individu tadi, dan kita anggap ini sebagai analisis merentas peserta atau merentas individu. Okey, jadi kita tumpukan hari ini bagaimana kita nak membina kod, kategori ataupun tema dan yang kita katakan analisis individu tadi. Okey. Ini sebagai umum kalau kita lihat di sini. Dan kalau lihat di sini, dan sebelah kiri sekali, kotak di sebelah kiri ni yang saya tunjukkan ni, kotak dan sebelah kiri ni adalah kita katakan, kita bayangkan ataupun kita gambarkan salah satu muka surat lah, sebagai satu muka surat. Daripada muka surat ini kita baca berulang kali. Okay? Dan kita ingat bila kita nak analisis, kita dah ada kerangka konsep. Kerangka konsep. Bila kita ada kerangka konsep, kita boleh kenal ciri-ciri atau konstruk daripada kerangka konsep tu. Kita kenal ciri-ciri dia dan kita kenal pasti di dalam teks. Ini adalah muka surat yang kita kata asal dia adalah, sebenarnya ini ada satu layan yang kita transcribe satu temu bual. Kalau kata contohnya kita buat satu temu bual, jadi kita transcribe dia. Kita transcribe dia, katalah sebagai contoh satu kertas macam ni. Satu kertas ni kita transcribe, kita tulis dan kita paparkan dalam bentuk kertas macam ni, satu layan, contoh satu layan. Jadi dalam sini ni kita kena baca berulang kali sehingga kita kenal apakah ciri-ciri yang kita sudah tentukan dalam kerangka konsep tadi. Okey. Jadi di sini sebagai contoh, saya nak bina kod. Saya nak bina kod. Jadi bila kata saya baca berulang kali, saya kenal pastilah yang kita katakan open code ni. Open code ni apa yang ada dalam ni, yang menjadi ciri utama kajian kita.
Jadi contohnya saya punya contoh di sini, kajian di sini adalah kajian melibatkan nilai pendidikan matematik. Okey, nilai pendidikan matematik. Jadi dan saya labelkanlah saya labelkan yang biru ni, contohnya teks A ni. Teks A yang biru, teks A ni sebagai nilai yang pertama lah. Okey, jadi dia tu kategori apa tu, kod ni sama dengan kod teks M ni. Teks A sama dengan teks M, maknanya dia benda yang sama lah, dia cakap benda yang sama. Dan kita lihat contohnya teks D, teks D. Teks D sama dengan teks J. Jadi dia bercakap benda yang sama dalam apa tu, dalam transcribe tadi ya. Contoh lagi, teks J, teks apa? Teks L dan teks B, dia bercakap benda yang sama. Jadi saya tandalah berwarna-warni macam ni. Kalau kita guna kertas, mungkin kita guna apa tu, highlighter yang ada warna-warni itu lebih mudah. Okey, jadi kita tanda. Dan bila kita dah tanda ikut warna ni, kita kena kodkan dia lah. Kita kodkan, bagi contoh saya letaklah sini kod 1, kod 2, kod 3, kod 4, kod 5. Saya tanda pada layan tadi, pada layan kertas tadi saya tandakan kod tu lah. Kod 7 seterusnya. Dan daripada kod-kod ini saya apa tu, tengok ciri-ciri yang sama. Apa ciri-ciri yang sama. Jadi saya kategorikanlah pula mengikut kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3. Okey? Dan daripada kategori ini saya kenal pasti pula apa yang common pada kategori ini, dan saya bentuk satu tema. Okey, dan daripada tema ni biasanya bila kita dah kenal tema, kita dah hampir kita nak tahu dah apa kaitan kajian kita ni dengan teori yang kita dah baca daripada literature review, kita dah nampak lah. Jadi kita ni peringkat kita nak buat kesimpulan dalam ni. Jadi ini adalah flow bermula dengan satu transkripsi, yang kita kata transkripsi yang kita sudah bina daripada temu bual kita, daripada pemerhatian kita, daripada video yang kita dah rakam, dan kita transcribe dia jadilah kertas macam ni. Dan di sini kita nak analisis, kita kenal pasti kod-kod yang sesuai lah. Kod-kod yang sesuai mengikut teori kita, mengikut kerangka konsep yang kita dah tentukan. Okey. Jadi ini contoh di mana contohnya saya ambil ni satu bahagian lah daripada kajian saya lah, melibatkan kajian tentang nilai. Okey, kajian dan nilai pendidikan matematik, nilai pendidikan matematik. Jadi daripada bahagian ini adalah saya ambil sebahagian daripada transcribe. Okey, jadi saya pun daripada sini ni saya baca berulang-ulang kali, dan saya pun tandalah warna-warni macam ni tanda kuning. Ni saya tanda yang kuning ni. Nak pastikan semua buku teks dan juga buku latihan tu, exercise buku tu ada atas meja. Jadi saya dah tengok yang kuning ni, saya dah labelkan dia lah, saya dah kodkan dia mengikut kerangka konsep saya. Kerangka konsep saya saya letak ini sebagai apa tu? Sebagai KC. KC ni adalah nilai kebolehcapaian. Saya dah ada apa tu, nilai kebolehcapaian ini. Tetapi yang ni open code-nya adalah pastikan. Ini kita letak aja, kita lihat di sini, pastikan. Bila kita baca, kita nampak di sini yang kuning ni, dia memperlihatkan bahawa pastikan ni adalah relevan dengan kita punya kerangka konsep. Jadi sebab kita baca ayat di sini, kita nampakkan cikgu ni dia nak supaya pelajar dia tu, ada buku teks, okey, dan siap bersedia. Jadi dia nak supaya sebenarnya budak ni boleh belajar. Jadi kat saya pun tengok perkataan pastikan ni sealiran lah dengan kerangka konsep saya, itu kebolehcapaian. Gitu sebagai contoh. Jadi bila saya baca yang biru pula, bila saya baca yang biru, saya boleh highlight kat sini satu perkataan, iaitu
iaitu apa tu? Tanda. Saya ingat tanda. Yang ni tanda. Saya tak buka tengok homework sebab saya baru je kutip buku semalam. Saya tanda. Saya baru bagi balik kat dia semalam yang last week punya kerja lah. Jadi di sini tanda ni bagi saya, tanda ni cikgu sentiasa mengambil peranan untuk menanda buku latihan pelajar. Jadi ini sebenarnya saya kaitkan dengan nilai, satu lagi nilai ikut kerangka konsep saya, iaitu nilai penilaian. Jadi tanda ni adalah open code. Open code maknanya kod yang terbuka lah saya letak dan dia di bawah kategori nilai penilaian. Okey? Begitu Jadi kalau kita kata terbuka ni duduk di bahagian ni lah, di bahagian di sini duduk terbuka. Satu mungkin teks F ni terbuka, jadi open code-nya nilai penilaian adalah kod 2 lah nilai penilaian begitu seolah-olah Okey, saya baca lagi, saya jumpa lagi yang hijau ni, kod baru pula. Nak bagi dia orang nampaklah yang ini term, lepas itu unknown. Makna dia nak bagi orang nampak. Ini berkait dengan saya ambil open code dia nampaklah ni nampak. Nampak ni makna dia nampak makna dia sebenarnya nak bagi dia orang faham. Nampak ni makna dia faham. Dan kalau mengikut kerangka konsep saya, ini adalah di bawah kategori nilai formalistik. Nilai formalistik. Kalau anda nak tahu nilai-nilai pendidikan matematik yang saya maksudkan, anda kena bacalah research jurnal yang saya tulis, banyak artikel dan jurnal yang tertulis, dan anda boleh carilah kan, itu nilai formalistik. Jadi yang biru ni, hijau ni adalah nilai formalistik. Jadi open code ni adalah nampak, sebab dia nak supaya budak faham, itu makna nampak di sini. Dan yang kuning balik ni, tengok yang kuning, unknown bagi term ini apa, unknown bagi term ini apa, macam mudah nampaklah kan. Nampaklah ini. Jadi ini mudah, maknanya dia mudah, dia nak membantu pelajar untuk belajar dengan mudah. Jadi saya ambil open code-nya mudah kat sini, dan ini di bawah nilai kebolehcapaian juga, iaitu sama dengan nilai yang kuning kat atas ni. Itu contoh saya buat analisis. Jadi bila kita dah analisis, ini adalah peringkat pertama, iaitu kita membina kod. Jadi saya kod ni bebas, anda boleh buat kod dalam berbagai-bagai bentuk. Ini contoh saya buat kod lah. Saya buat contoh di sini, tengok yang saya tunjuk ni, Cikgu Nur. Cikgu Nur, ni kod Cikgu Nur sebab saya ada banyak research, banyak peserta, mungkin 5 orang peserta. Jadi Cikgu Nur ni seorang daripada pesertanya, jadi saya labelkan Cikgu Nur sebab saya nak bezakan nanti dengan cikgu lain. Dan P1 merujuk kepada pengajaran 1. Sebab saya untuk Cikgu Nur saja saya temu bual 3 kali, 4 kali saya temu bual. Jadi saya kena labelkan P1. Dan PN ni merujuk kepada nilai penilaian, itu kategori saya. Kategori daripada kerangka konsep. Dan seterusnya tanda itu open code. Dan 2 ni saya letak di sini nak tunjukkan bahawa bilangan yang saya dah kodkan 2. Itu maksud kod. Anda bebas memilih kod yang sesuai mengikut kajian anda. Okey? Dan membina kod merupakan tindakan yang berbentuk cyclical. Okey? Jadi kita kena buat bina kod. Lepas tu kalau kita rasa kita dah pergi ke depan dan bila kita dapati ada nampak confuse sedikit, kita kena balik semula dan mungkin kita kena ubah kod kita supaya kod kita sentiasa selari dan konsisten. Kadang-kadang bila kita buat kod, mungkin kali pertama kita baca memberi maksud yang tertentu. Tapi bila baca kali kedua dia dapati memberi maksud yang tertentu. Dengan itu kita terpaksa membuat refleksi. Sentiasa kena buat refleksi supaya dia tu kod yang kita bina tu konsisten. Tidaklah sekejap mana itu, kejap mana ni dalam research kita. Jadi kita konsisten. Itu kajian ini pengkaji adalah instrumen yang kita kata itu, dan dia seorang pengkaji perlu menguasai kerangka konsep dia dengan baik dan dia perlu konsisten. Sebab itu perlu ada refleksi, sentiasa refleksikan diri. Sebab itu kena ada cek oleh rakan-rakan pengkaji ataupun disemak oleh pakar dan sebagainya supaya kita sentiasa konsisten.
Okey, pembinaan kod perlu diurus dengan sistematik agar memudahkan pengkaji melihat pola dan seterusnya membina kategori yang sesuai. Ini ya, anda kena tanda dengan baik, tanda dengan sesuai, memberi kod yang sesuai supaya dia tu tidak apa tu bila kita dah banyak buat analisis, kod kita akan bercampur aduk, okey? Bercampur aduk. Dan bila bercampur aduk menyukarkan kita. Okey, dan analisis data bergerak daripada membina kod dahulu kepada kategori dan seterusnya memahami hubungan antara kategori-kategori tadi, iaitu memahami pola yang wujud antara kategori itu. Dan ini akan membantu pengkaji untuk bergerak kepada tema ataupun membina teori atau konsep. Okey? Dan cara ini sebenarnya kita panggil inductive code, inductive code, di mana kita kenal kod-kod dan seterusnya kita kategorikan kod dan sebelum kita membuat rumusan dan seterusnya kita mungkin membina teori, ataupun menambah baik teori yang sedia ada. Dan jika anda menggunakan kod sedia ada, anda itu berdasarkan teori atau konsep, itu berarti dah ada kod awalan, dan kod awalan tu simbolnya anda bebas, cuma anda boleh jadikan yang daripada semua bacaan itu sebagai panduan. Okey, kod ni biasanya bebas untuk anda bina. Okey, anda perlu mempunyai satu senarai kod yang anda gunakan. Okey, ini jangan lupalah untuk, sebab nanti analisis kita banyak dan kita perlu ada senarai kod yang khusus supaya dia diurus dengan baik. Okey, dan bila kita membuat analisis seterusnya kita boleh menyemak kod supaya sentiasa konsisten. Okey, sekiranya kod yang dibina berdasarkan konsep atau teori sedia ada, ia perlu diterangkan atau definisikan maksudnya dengan jelas tetapi ringkas. Ini supaya kod itu sentiasa konsisten. Jadi kita kena definisikan. Okey. Bagi kajian yang besar mungkin kita minta koder atau pengkoder. Kita minta orang lain untuk membina kod. Kajian yang besar melibatkan beberapa pengkoder. Jadi kita kena definisikan kod itu dengan jelas supaya kod nanti yang dibina nanti tidak berbeza. Okey? Okey, kod berulang boleh berlaku, iaitu lebih pada satu set kod atau kategori boleh mewakili set data yang sama. Satu set data yang sama, contohnya set yang biru ni kan, mungkin boleh ada kuning juga di biru ni. Begitu juga tempat yang hijau ni contohnya, mungkin di hijau ni ada yang biru. Begitu Jadi kod ni dia sentiasa kita kena semak. Sebab dia boleh berlaku, boleh berulang, okey? Dan kod, subkategori dan kategori boleh dibina sendiri. Okey? Atau boleh menggunakan yang telah sedia ada daripada tinjauan literatur. Bergantung pada kaedah kajian yang kita jalankan. Okey? Jadi kalau anda buat kajian yang betul-betul baru, iaitu grounded theory. Grounded theory, betul-betul anda nak bina teori. Jadi boleh dikatakan belum ada lagi kod kategori teori yang sesuai, belum ada lagi. Jadi anda bermula daripada open code dan anda bina kategori sendiri dan seterusnya membina teori sendiri, membina tema dan membina teori sendiri. Itu sekiranya grounded theory lah. Tetapi sekiranya anda buat kajian mungkin anda melibatkan kajian yang sudah ada teori, okey. Jadi anda buat itu mungkin kodnya sudah ada. Jadi mungkin sebahagian kod sudah ada. Jadi anda boleh gunakan kod tersebut. Dan di masa yang sama anda boleh membina sendiri beberapa tambah daripada kod yang tadi, boleh tambah lagi. Kita boleh tambah kod yang ada, kemungkinan kita dapat kod yang baru. Jadi itulah memungkinkan teori sedia ada diperkayakan lagi. Itu maksudnya. Okey. Jadi sebelum penutup, mungkin anda buat analisis menggunakan
program komputer. Kalau kamu menggunakan program komputer pun pada asasnya anda membina kod, membina kategori sebenarnya sama saja. Anda tidak boleh lari daripada langkah-langkah yang sudah saya jelaskan ini, walaupun anda menggunakan komputer. Okay, walaupun mungkin NVivo anda gunakan, mungkin anda tidak boleh lari daripada membina kod secara ini. Cuma NVivo tu bertujuan untuk mempermudahkan, memperkemaskan paparan kod tadi dan membantu anda untuk menarik kembali untuk melihat sesuatu kod yang anda ingin. Okey, untuk melihat tema dan sebagainya, itu memudahkan anda. Tapi pada asasnya untuk membina kod, untuk mengkategorikan kod, anda kena buat secara manual. Anda kena buat sendiri. Cuma NVivo itu membantu anda mempercepatkan. Sebab itu data ini kita masukkan dalam NVivo untuk tujuan mempercepatkan kita buat analisis. Tidaklah nanti kalau kita dah buat analisis data yang banyak, tidaklah nanti kita akan keliru. Itu saja guna dia. Jadi jangan lupa walaupun anda ingin menggunakan program komputer NVivo untuk buat analisis data, tapi tetap anda kena tahu asas bagi membina kod, membina kod sebagaimana yang sudah saya nyatakan ini. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.